Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma ihfazna ajma'in min sayyi'il asqam ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi beri peluang kepada kita, sama-sama kita boleh sambung mata pelajaran kita dalam ruangan syarahnya kitab Muqarrar Al-Aqidah Al-Ula Thanawiyah yang ikut bagi surat kerajaan yang anak-anak pelajar kita daripada seluruh maskalah-maskalah di selatan kita ni ambil wak mengaji, ambil wak pakar, maka kita pilih kitab ni masa kita duduk dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala cuba ni, maka kita kongsi dengan anak-anak pelajar kita dan ibu-ibu bapa kita, orang-orang tua kita yang dia itu duduk belanya, caranya anak cucu tu, supaya nak tahu siapa kita lah, kata gapakah yang alim ulama kita tulis anak-anak kita tu belajar di dalam buku Muqarrar sebagai buku asas lah dalam masalah pegangnya akidah ni. Pegangnya akidah ni. Kerana ini adalah asas dasar bagi orang Muslim. Ia nak besar, nak lebih, nak jadi tinggi, ada pangkat ke gapo sikit lagi, mana tahu kita. Akan tetapi asas yang dia belajar tu, asas yang dia itu terima,
iaitu daripada kitab-kitab kecil-kecil ni lah. Itu sebagai asas. Sebab itu asas adalah penting. Asas adalah perkara yang kita itu nak buat mudah-mudah tak boleh, nak cuai tak boleh. Maka kita baca gidah 3 pelajaran semua. Nah, 3 pelajaran semua. Maka insya-Allah pada perjumpaan kita kali ni iaitu kitab ni lah. Kitab ni siapa dia nak ikuti, minta di anak-anak kita nak tengok ni kitab ni. Tu. Iaitu pelajaran yang keempat malam ni. InsyaAllah pelajaran yang keempat. Ad-Darsul Rabi'. Pelajaran yang keempat. Qala, berkatanya alim ulama kita daripada guru kita yang dia tulis mari kata, ahammiyatu ilmi tauhid fid din. Setelah daripada dia menggambarkan kepada kita kepentingan ilmu tauhid pada hidupan dunia, ia nak sambung pula kata kepentingan dan pangkat kedudukan ilmu tauhid di dalam agama. Macam mana? Agama ni makna ajaran hidup lah. Nah, bahasa siapa panggil วิถีการใช้ชีวิตของมนุษย์ makna kata cara pakai hidup orang yang sebagai, iaitu pakai hidup bagi manusia. Itu makna agama. Sebab itulah agama ni berhajat oleh manusia tiap-tiap diri yang bernyawa. Ia tak terlepas daripada agama. Kalau kita tak faham kata agama tu gapo, seolah kata kita tak faham kata dunia ni gapo, kita tak faham kata diri kita ni siapa, dan kita duduk sini nak buat gapo dan ke mana pula kita nak pergi. Apabila tak faham soalan-soalan yang kemukakan tadi, nescaya kita berasa jadi susah dan payah dengan urusan agama. Sebab manusia kita ya hasut oleh beberapa pihak daripada perkara-perkara yang menghasutkan manusia, nak siuknya telinga manusia witubik daripada jalan ni hak betul, jalan ni yang orang kata jalan ni yang dikandaki oleh Tuhan yang menjadikan segala makhluk, masuknya kita sebagai manusia, namanya Allahu Jalla wa'ala. Itu dia. Sebab tu perhubungan rapat di antara agama dengan dunia. Tak boleh nak pecah dunia dengan agama, agama dengan dunia. Sebagai orang almaniyun, sekularisme, dia nak mau tak boleh. Bagaimana nak menghukumkan manusia itu sebagai orang hidup kalaulah jasad tidak berhubung dengan roh? Roh dengan jasad pasti kena duduk sekali. Gitu juga agama dengan dunia. Maka seterusnya ia kata, ahammiyatu ilmi tauhid fid din, ini kepentingan ilmi tauhid dalam urusan agama. Dia kata gano, dia kata wala ilmi tauhidi ahammiyatun azimatun fid din. Bagi ilmi tauhid, terkadang kita ni gapo mana tauhid? Tauhid ni makna kita mengasahkan Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan yang menjadikan kita, kita mengasah. Asah dengan gapo? Kita tunggal dengan gapo? Tunggal dengan amal ibadah iman kita kepadanya. Iman kita dan ibadat kita hanya kepada Tuhan yang menjadikan kita. Ya, iaitu Allahu Jalla wa'ala. Cara kita nak menyatu akan Allah, kita kena belajar. Bukan mana kata aku nak menyatu dengan cara hak aku lah, itu bukan. Pasti kita kena belajar. Pasti kita kenanya tengok, lihat
pasti kita kena menututi ilmu pengetahuan, cara-cara dia. Dia kata bagi ilmu tauhid ni kepentingan yang besar, mana kedudukan yang tinggi, kedudukan yang hebat di dalam agama. Agama apa sini? Iaitu agama Islam. Agama Islam. Kerana kita yakin dulu mula-mula sekali. Kata tuai yang menjadikan kita ni iaitu Allah. Kena yakin situ. Kena bawa datang keyakinan mari. Dengan ilmu pengetahuan daripada Allah Ta'ala dan Rasul melalui warasatul anbiya. Kena kejak situ dulu. Kenapa? Kerana dalam dunia ni ada berapa agama? Bukan satu agama. Kalaulah kita tak kejak, mana tak mengkukuhkan dikata Tuhan kita iaitu Allah, nascaya jadi menyelewengkan pahaman kita terhadap agama. Kerana agama yang Allah Ta'ala itu terima hanya dua sahaja. Satu sahaja, iaitu agama al-Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama ajaran hidup ni di sisi Allah Ta'ala iaitu Islam. Kecek mudah nah. Tapi nak buat tu berhajat kepada iman yang cermelang. Kenapa? Kerana Muslim ini dia ada garisan. Ada boleh, ada tak boleh. Ada boleh, ada tak boleh. Maka kita nak boleh hentikan diri kita kata benda tu tak boleh. Pasti kena duduk di atas dasar al-iman. Kalau tidak ada iman yang tak kontrolkan, nescaya kita tak sampaikan. Kita nak boleh buat apa hak Tuhan suruh kita. Kita nak tinggal apa hak Tuhan suruh kita. Suruh tinggal, suruh buat. Suruh belaka, hak tu suruh tinggal, hak ni suruh buat. Pasti kita itu kena apa? Kena mempunyai iman yang bersih dan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah ni bukan masalah mudah. Masalah payah. Payah ke apa? Payah nak sebut dah. Payah nak buat. Kemudian payah nak jadi tetapkan perkara itu di dalam diri manusia, terutama dalam hati manusia. Kenapa? Kerana benda ni adalah benda cobaan. Benda yang Allah Subhanahu wa taala nak tengok. Nah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nak tengok. Boleh sabar ke tak? Atasbiru, boleh kita sabar ke tak? Tuhan kuasa. Dan dia tak berhajat gapo kepada kita. Daripada kita, dia tak berhajat gapo daripada kita. Dia cukup, sempurna. Tidak ada kekurangan walaupun sikit pun. Tapi dia nak tengok kita. Masa yawi umur kita ni, dia nak tengok atas kita ni nak duduk macam mana. Boleh sabar ke tak? Boleh tahan ke tak? Apa yang Allah Subhanahu wa taala retahkan kepada kita. Di sini makna kata sebab itulah kita kena belajar. Karena dalam dunia ni sebagaimana kata tadi banyak agama. Agama tu, agama ni, agama tu, agama ni. Apabila kita tidak adanya ilmu pengetahuan yang cermelang sungguh daripada Allah Ta'ala dan Rasul, nescaya kita jadi kelangkabut. Kelangkabut di dalam akal fikiran, kelangkabut di dalam pegangan, kelangkabut di dalam masalah perasaan. Kenapa orang yang tak beriman itu meniagakan, meniagakan perkara-perkara yang haram sedangkan dia seni, sedangkan dia mewah, sedangkan dia sehat? Soalan-soalan itu ditanya. Diri manusia tu akan ditanya perkara tu. Hasutan. Apabila tidak adanya tauhid yang cermelang, adanya iman yang sempurna, ada keyakinan yang tetap, ia akan jadi glosa tu.
Di situlah duk jual agama, nasallallahu taala assalama wal afiyah. Di situlah jadi nak tukarnya agama. Afanallahu wa iyyakum. Di situlah perasa kata agama kita tak sesuai dengan masa dan zaman. Dengan masa dan tempat dan keadaan. Beberapa perkara daripada perkara-perkara yang timbul daripada hati yang tidak adanya iman yang sempurna. Tidak ada tauhid yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Di sinilah tempat yang kita itu kena mari duk gaduh. Semua manusia ada percobaan, ada cobaan. Semua manusia ada perasaan. Semua manusia adanya cara mikir yang terkadang merosakkan agama. Ada. Itu nak kita faham. Kenapa? Kerana Tuhan royak. Hak ni perkara yang benar. Kerana Allah Ta'ala perkara yang benar, dia royak benar-benar. Kalau kita tak percaya sebab Tuhan ni, kita boleh makan minum. Tuhan beri. Nampak tu tak? Tuhan beri dia. Beri makan, beri minum. Kulu wa tamatta'u qalilan. Makan. Qalil Tuhan kata, sikit, beri ya makan. Beri ya kenyang, beri ya sedap-sedap, beri ya mewah, beri ya gapa, beri dia. Bukan mana Tuhan tak beri. Tuhan beri. Tapi ingat Tuhan kata, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa dia nak ajaran lain pada Islam, Tuhan tak terima daripada hidup dia tu. Amalan dia tu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Akhirat esok ia akan jadi rugi. Kita kena pergi akhirat walaupun kita percaya tak percaya, akhirat tetap ada. Walaupun kita nampak tak nampak, akhirat tetap ada. Akan tetapi muskilah kita. Diri kita ni sekadar mana? Kita nak bawa diri kepada alam yang kekal abadi sebagaimana Tuhan raya. Sebab kita jadi punahnya, sebab ni kita tak yakin. Sebab tu di awal Quran kita baca, Tuhan kata Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang beriman dengan perkara yang gaib. Apa perkara yang gaib? Mula-mula sekali Allah perkara yang gaib. Alam barzakh, alam solagi, alam kubur panggil, alam benda yang gaib. Alam akhirat utamanya alam yang gaib. Kalaulah kita tidak ada tauhid di sini, tidak adanya cara kita nak beriman hak sempurna ni, nescaya kita tak pergi situ. Sebab itulah dalam dunia kita tengok orang Islam nega yang haram, nega main judi ke, riba ke, riswah ke, menega perkara-perkara yang haram ke, rapah ke, tipu ke dan sebagainya. Sungguh tak yang hamba sebut? Memang. Sama ada di negara Malaysia, di negara Thailand, di negara Indonesia, di negara Arab, negara orang putih, negara barat, semua orang Islam. Akan tetapi perkara-perkara tu dia buat. Awak apa? Kerana itu hasil, nak menghasilkan mata benda untuk dia nak sedap-sedapkan di atas muka bumi ni. Kenapa dia tak tahu perkara itu bercegah dengan agama? Tahu. Akan tetapi kenapa dia buat? Kerana allazina yu'minuna bil ghaib, ghaibi dia tadi itu jadi tak jadi cerah. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati dia tu perkarat. Makan riba tak rasa gano. Makan benda haram tak berasa gano. Tipu harta anak yatim tak berasa gano. Tak ada berasa gapo-gapo. Kenapa? Kerana tauhid dia itu jadi tak jelas. Ni kita ukur di atas sifat nah. Jangan kita kata ke orang walaupun orang mana-mana pun. Majlis kita mengaji, majlis kita mengajar, bukan makna kita nak pergi hukum orang, tak. Kita tak ada hak nak pergi hukum orang. Tapi kita nak royak hukum. Menghukum bukan kerja kita.
Menyatakan hukum itu kerja kita. Mohon kepada Allah Ta'ala wi amal dan sidang hak dengar semua ini boleh amal dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini perkara yang kita kena mikir. Perkara yang kita kena tahu. Sebab tu ulama kita kata wali ilmi tauhid ahammiyatun azimatun fid din. Dan bagi ilmi tauhid ada kepentingan yang besar, kedudukan yang tinggi, kedudukan yang hebat di dalam agama kita. Haitsu sekiranya anna man dakhala fil Islam wa darasa ta'alimahu ya'rif. Sekiranya bahawa sesungguhnya mereka yang masuk, mana memeluk agama Islam, mana dia memeluk, mana dia mencalonkan diri dia nak jadi orang Islam, setelah daripada dia nak jadikan diri dia tu sebagai orang Islam, dia belajarkan akan ta'alimahu, ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam, sama ada bab akidah, bab ibadah, bab muamalat, bab munakahat, bab jinayat dan sebagainya, bab akhlak, bab budi pekerti ke, dia kena belajar. Terkadang perkara yang manusia kita boleh tahu belaka kata, apabila orang masuk memeluk agama Islam daripada orang asing, dia terkadang lebih tahu hal keadaan Islam tu macam mana. Ada orang perempuan masuk Islam, naknya kepada agama Islam, dia masuk diri dia, calon diri masuk agama Islam, ya asabuzah. Kemudian dia berkahwin dengan seorang lelaki sebagai orang Islam yang asli, Islam yang asal. Dia tak boleh nak terima orang Islam hak asal, dengan sebab tidak orang Islam hak asal ini berpegang dengan dasar Islam hak sungguh. Semaya apa tak semaya, makan perkara yang tak halal dan sebagainya, maka dia tolak, tutup nak tolak, pergi pada mahkamah qadi, kata hamba tak mau gini sebab ini bukan Islam, hamba nak orang Islam. Kenapa boleh jadi gitu? Kerana orang ni dia nak cari Islam. Jangan kita ingat atas kita orang Islam reti Islam lah, tak, selama mana kita tak belajar. Sebab tu ulama kita kata wa darasa ta'alimahu, kena mengaji akan dasar-dasar Islam. Ya arif, ya tahu. Ya tahu. Kata apa ya tahu? Awalan, mula-mula sekali, ni perkara yang kita kena tahu. Perkara yang nak membawakan diri kita ni kepada kejayaan, kepada apa nama ni, syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan annal Islam, bahawa sesungguhnya Islam ni dinun, satu agama. Islam ni adalah agama, cara hidup, yaqumu ala tauhidillahi, dia berdiri di atas, hak mula sekali Islam diri di atas kita nak mengasarkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang panggil lambang Islam hak besar yang tidak campur dengan agama mana-mana. Lagu mana? Makna kata yaqumu ala tauhidillah, dia berdiri di atas mengasarkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengasarkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dinamakan orang Islam muwahhid, orang yang mengasarkan Tuhan yang menjadikan diri dia, langit bumi dan segala perkara, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu mula-mula sekali. Sebab itulah orang hak tak beriman, dia berasa dia tak ada benda ni. Dia berasa kata tak puas hati dengan Islam.
Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Mereka itu tidak jadi susah hati, jadi berdengki terhadap kita malaikat. Kita ni beriman dengan ayat-ayat Tuhan. Apabila ayat Tuhan, ajaran Tuhan itu mari turun di atas kita, kita beriman. Mula sekali, iaitu kita mengasarkan Tuhan yang menjadikan kita, menjadikan langit bumi. Wa min thamma, dan di sana wa min thamma nah baca, bukan wa min thumma, wa min thamma. Pelajar-pelajar kita tu tengok molek lah nah. Wa min thamma mana di sana. Fala wujuda lid-dini illa bi tauhid, illa bi wujudit tauhid. Tidak ada jenis agama, iaitu agama Islam, melainkan dengan adanya tauhid. Makna kata agama kita ni bina di atas tauhid. Hak kita dok pergi buat haji itulah. Belum ada nak pergi buat haji tu, kita dok dengar asyhadu an la ilaha illallah. Jelas lah tu tauhid tu. Nampak tu tak? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jelas tu tauhid. Semua lambang Islam bina di atas at-tauhid. Kenapa boleh jadi gitu? Buat apa? Li'annahu asasuddin. Kerana tauhid ini adalah asas bagi agama. Memang Islam bukan tauhid saja. Yang terkadang setengah daripada orang faham kata apabila kita mengaji tauhid, dia kata tauhid ni Islam bukan tauhid saja. Memang ya betul kecil lagu tu, tapi apa yang dia nak? Yakni nak tak mau nak gaduh. Mau tak sewi ambil penting, ambil berat dengan at-tauhid. Apabila orang ni hilangkan akan ini kepentingan daripada hati, ini hakikah daripada hati, dia akan keluar tubik daripada garisan yang dia sesuai duk bawah tu, duk dalam tu. Seumpama kita keluar tubik daripada une-une, keluar tubik daripada garisan, nak jadi lagu mana? Jadi selera, jadi punah. Kesal pada mana? Kesal pada akhlak. Tidaknya ikhlas dalam masalah buatan. Amal gapo-gapo tak ada ikhlas. Belakang depan tak sama. Cakap tak betul dengan hati. Tidak berbudi pekerti sebagai agama kita nak. Kenapa? Timbul perkara-perkara ni. Kerana dia khalal. Jadi punuh. Di mana? Di iman dia, tauhid dia, tentang dia nak bergantung agama dia sebagai dia tu orang Islam. Sebab tu ulama kata li'annahu asasuddin. Karena tauhid itu adalah asas bagi agama. Ini sama di antara saya dengan kamu supaya belaka. Duduk bawah ni belaka. Cuma kita mari sebab menyata royak kata Islam naklah ni. Kita pun duduk bawah ni juga. Duduk bawah undang-undang ni juga. Walihadza wa bihadza yakhtalifu an sa'iril adyan. Dengan sebab itulah agama Islam kita itu dia tak serupa. Makna kata tak ada wajah serupa daripada mana-mana agama. Daripada mana-mana ajaran tak sama. Hingga orang Nasara beriman juga dengan Allah. Tapi mereka ini melakukan menyekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Hingga nisbah kata Maryam adalah isteri Allah Ta'ala Allah. An dzalika uluwan kabira. Nisbah ta Isa anak Allah Ta'ala Allah, an dzalika uluwan kabira. Yahud dia agama samawi juga, ada wahyu, ada kitab, ada rasul. Akan tetapi dakwa kata Tuhan itu ada anak sebagai iaitu Uzair dan sebagainya. Nasallahu taala as-salama wal afiyah.
Maka perkara ni adalah ni sama-sama agama samawiyah. Bahawa agama kebamian al-ardiyah ni, ada atas muka bumi ni, kita tak nak sebut lah, kita kira dan kita buka cara mikir kita tengok benda tu boleh kita tengok sendiri. Allahu Akbar. Wallahu bihi alim. Allah Ta'ala lah yang tahu kata berapa Tuhan mereka, tempat gantung tumpu mereka berapa. Kita hanya fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ala lillahi dinul khalis. Juga yang menurunkan hujan Allah tu lah, yang menghinggakan kita daripada sakit Allah tu lah, yang terimakan rayu hal kita Allah tu lah, yang mensepakkan bala petaka ni Allah. Sebab tu ia kata wa bihadza yakhtalifu an sa'iril adyan, semua agama. Sebab tu kita tengok pada alam dunia ni, walaupun berjanggut orang tu, walaupun ada kain subai atas kepala, tidak dituduh kata mereka itu pengganas. Tak. Betul tak? Tetapi kalau orang Islam yang sejahtera tak kaki tangan dia daripada penyakit orang bukan Islam, kena dituduhkan oleh dunia kata mereka ini adalah pengganas. Kenapa boleh tubik perkataan-perkataan itu terhadap umat Islam? Kenapa? Kerana mereka ini tahu kata Islam yang sebenar, apabila dia itu tersebar dalam dunia ni, akan dapatnya kemenangan bagi Islam. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ni hak hamba yang salih daripada kalangan orang Islam. Mereka ini buat kaji mereka ini dia tahu hakikat Islam, dan dia tahu kata manakah orang Islam yang berpegang dengan dasar Islam. Dia bukan makna kata tak buat kaji bukan makna kata ia tengok kita, ia tak ada masuk suluh menghalusi, mendetekan. Tak. Itu musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan duk tidur, bukan dia dah letak tangan. Tak. Setiap minit, setiap hari, setiap nafas dia buat kaji untuk nak tahu kata di manakah kita nak menghancurkan Islam. Sebab tu ayyuhal muslimun, kita sebagai orang Islam kena tahu kata kita ni siapa, mereka itu siapa. Tahu tapi wak tak tahu, itulah orang cidik. Jangan kita tahu, kita wak tahu belaka, itu bukan orang cidik. Orang cidik tahu tapi wak biasa, wak tak tahu, itu orang cidik. Fa aqidatut tauhid hiya al-aqidatu sahihatu la tujad illa fil Islam. Maka pegangan yang nak mengasaskan Tuhan yang menjadikan alam, iaitu pegangan yang sahih, pegangan yang betul, pegangan yang tidak ada keraguan, tak didapati ini perkara malaikat di dalam Islam. Sebab tu orang apabila dia buat kaji, dia akan berjumpa dengan gapo? Dengan hakikat kata Islam ni gapo dia. Terutama Islam yang benar, Islam yang gantung kepada sumber wahyu Allah Ta'ala, sama ada Al-Quran, sama ada As-Sunnah, mengikut ulama-ulama yang nak membawa kita kelik pada Al-Kitab wa Sunnah. Hak tu lah orang panggil kata perkara yang jadi kemocok hak Allah Ta'ala meredai. Tak kira siapa-siapa dia bawa ajaran tu,
itulah apa yang Allah Subhanahu wa taala meredai, dan perkara tu tidak didapati lain daripada mereka. Lain daripada mereka. Kita tengok sifat tu, kita tengok sendiri. Kita tak sah kok tu, tak sah kok ni, kita tengok. Allah Ta'ala wi akal fikiran kepada kita, wi nya telinga, wi mata, wi mulut, wi anggota, wi tenaga, wi nya wang, wi duit gapo ni untuk apa? Iqamatid din. Untuk kita nak jagakan agama. Jaga sekadar bucu hak kita kuasa. Aku kuasa banyak ni, waknya ni. Aku kuasanya ni, waknya ni. Itu maknanya. Baik. Wal muslimu la yakunu musliman hatta yu'mina billahi wahdahu wa ya'buduhu mukhlisan wa ya'budahu mukhlisan lahu. Makna kata, dan orang Islam, mana orang yang serahkan diri. Ya Allah, ya Tuhan kami, mintalah buat kita ni jadi orang serah diri. Serah pada ajaran Tuhan. Nak lagu mana, ya Allah, aku nak jalan sebab kamu. Ya Allah, payah kau ni. Bukan mudah. Sebut mudah, payah. Nak jadi orang jujur, jadi orang yang beradab, oh payah. Bukan mudah. Susah. Nampak tu tak? Payah dan susah. Bukan mana mudah nak jadi orang jujur ni. Terkadang kita berasa kata nak tinggal lah perkara-perkara yang tak molek tadi, apabila masuk dengan suasana, masuk dengan masuk dengan masyarakat, jadi pula. Tu dia. Orang Islam tak jadinya orang Islam hak sebenar sehingga mana? Sehingga dia tu kena beriman dengan Allah Ta'ala hal keadaan tunggal. Kena beriman dengan Allah Ta'ala hal keadaan tunggal. Dan dia tu kena ibadat akan Allah Ta'ala hal keadaan dia itu ikhlaskan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya jua. Tu. Ibadat kita yang keluar daripada perbuatan kita, hak Tuhan suruh kita tadi itu, bawanya rukun, bawanya syarat, kena kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh kerana lain. Tak boleh kerana lain. Yang kedua, anna ma'rifata ilmi tauhid ma'rifatu ruknil asasi lil Islam wal iman. Sesungguhnya kita mengetahui, makna tahu sungguh, ilmi tauhid, iaitu kita tahu apa? Tahu rukun sebagai dasar, asas bagi Islam dan iman. Islam makna rupa berluar. Kesan daripada iman. Iman benda duduk dalih. Mana dalih kata untuk Islam? Gerak-geri mung yang luar tadi. Mana dalih kata untuk orang beriman? Kesan yang keluar tu baik daripada apa yang dia tu mengaku. Ajalah, tu mana orang beriman. Iman kita tahulah kata rukun ni tu. Beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan Rasul, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada. Kita tahulah. Islam mengucap 2 kalimah syahadah, semaya, puasa, zakat, haji, 5. Jadi diri kita tadi itu kena mengetahui perkara-perkara tersebut. Bal ruknun azimun fi hayatil muslimin. Bahkan ia mengetahuikan ilmu tauhid itu adalah satu rukun yang besar bagi hidupan orang Islam. Satu rukun yang besar bagi hidupan orang Islam. Kita nak jadi orang Islam kena tahu hak ni. Tahu hak mana? Apa yang sebut di dalam Al-Quran, apa yang sebut di dalam hadis sebagai huraian ulama terhadap dua perkara ni. Jangan lebih daripada hak Quran hurai, jangan lebih daripada apa hak hadis hurai. Makna tak keluar tubik daripada dasar hak asal. Sudah.
Jangan kita mengaji cara kita nak beriman dengan Tuhan seapakan kita membelakangikan wahyu Allah Ta'ala. Bukan kita mengaji ikutlah ilmu mana-mana sampai kita berasa kata tak berapa mana dengan Alkitab dan Sunnah. Itu bukan ilmu yang sebenar. Perasaan kita, nampak tu tak? Kalau kita makan dan minum perkara tu siapakah memunahkan kesihatan kita, adakah kita nak makan? Makan bagi orang yang tidak berakal. Walaupun yang ada akal tapi sebenarnya tidak ada akal. Kenapa? Kerana dia tak guna akal, kena pada tempat. Itu tak? Itu dia. Maka dia kata, waqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkanal iman. Ini Islam kita ni ya adanya Rasul. Tak boleh kita nak buat pandai-pandai terhadap ajaran agama apa yang Rasul kita itu tak ada buatnya huraian mari, terutama masalah pegangan. Kerana masalah pegangan sebagai asas yang tidak tertukar-tukar semasa zaman dulu sehingga zaman mana-mana pun. Sebab itulah ulama-ulama dulu, seumpama Imam Ahmad, seumpama Imam Syafi'i, seumpama Imam Abi Hanifah dan Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Tirmizi dan sebagainya daripada tokoh-tokoh ulama, mereka ini berjumpa dengan orang-orang yang sebagai ketua bagi cara mikir yang salah dalam Islam kita. Daripada ahli kalam, daripada ahli falsafah, daripada ahli mantik Yunan, daripada puak-puak yang menyeleweng daripada jalan hak asal. Mereka ini hujah dengan apa? Tokoh-tokoh ulama tadi ni hujah untuk nak menyata kegliciran mereka ini ni dengan Alkitab dan Sunnah, guna akal untuk bantukan Alkitab dan Sunnah. Dengan tidak tukar-tukar, tak ada ambil cara mereka walaupun sepatah pun tak. Itu tak? Imam Abu Hanifah berhujah dengan Dahriyun, berhujah dengan Dahriyin, tak ada guna ilmu Dahriyin walaupun sepatah. Tak ada guna ilmu daripada ilmu bukan Islam, ilmu kalam, ilmu falsafah, ilmu Yunan, tak ada guna. Guna akal yang cermelang peher daripada Alkitab dan Sunnah untuk membantahkan mereka dengan fitrah hak selamat. Itu nak royak kata gapo? Nak royak kata walaupun tok-tok guru hak dulu tadi itu jumpa dengan tok-tok guru mereka yang tidak duduk di atas bantasan daripada golongan-golongan orang yang sesat tadi itu, ia tak guna ilmu malaikat apa yang faham daripada Alkitab, apa yang faham daripada As-Sunnah. Ni nak kita faham. Cara tu tetap. Bukan cara tu kita tukar, bukan. Nampak tu tak? Bukan kita tukar. Masa tu kabuk dia, kesamaran dia lebih kuat daripada orang Kamadian ni. Walaupun begitu pun tokoh ulama kita tak ada guna ilmu yang lain. Tak ada ambil cara yang lain malaikat apa yang menunjukkan oleh Al-Quran, apa yang menunjukkan oleh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak apa? Kerana inilah wahyu Tuhan yang tidak ada standing pun dengan mana-mana. Cuma kebijak pandai kita setara mana. Hak tu duk tak kita dah lah. Hak tu duk tak kita dah lah. Kita pandai setara mana. Kita tengok, tanah ada sikit ya, tapi kita pandai bijak. Kita proses, jadi duit, jadi harta yang halal. Boleh apa tu? Ada tanah pula 10 hektar, 20 hektar, tapi akal fikir tak ada. Buat apa boleh? Benda tak tetap situ. Quran ada dapat, hadis ada dapat, tapi tak ada gunanya akal fikir habis. Sebab tu
walaupun balas tu pun ulama kita tetap dengan apa yang ada dalam Alkitab, apa yang ada dalam As-Sunnah. Walaupun kelang kabut setara mana pun, walaupun tak nampak setara mana pun. Kenapa? Dia tak mau nak tukar cara, bukan. Sebab masalah ni masalah tetap. Tak ke ketua ni nak sikit ilmu daripada pengikut. Hak yang ada zaman-zaman Kamadian ni hak pengikut dah. Bukan makna kata orang hak jadi ketua dah. Ketua tu zaman-zaman hak Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah ni zaman ketua. Walaupun begitu mereka itu guna apa? Wahyu ni. Untuk membantahkan mereka. Tapi guna lagu mana? Ambil faham daripada wahyu. Hak wahyu tunjuk tadi itu. Kerana Quran ni bukan dalil nakli saja. Ingat nah ayuhas sunni. Ya dalil akli ada dalam tu. Cuma kita faham secara mana, situ kena tengok perkataan ulama-ulama kita yang tercatat di dalam buku-buku ulama. Kata bagaimana mereka itu guna. Berhajat kita daripada terhadap ilmu tu. Kita orang Kamadian ni berhajat pada ilmu tu. Dengan sebab itu kita faham kata walaupun kelang kabut macam mana pun kita tak boleh nak tukar cara. Nampak? Cara kita tak boleh nak tukar. Orang yang nak tukar cara itu bukan jalanan Islam yang murni. Jalan Islam yang bersih, bukan. Jalan Islam yang bersih, cara dia tetap. Ya, memang mereka itu guna akal. Memang kita pengguna akal. Tapi akal yang dapat daripada fahaman wahyu. Akal yang dapat daripada fahaman cahaya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akal mereka. Bukan akal satu lagi. Akal falsafah ke, akal ilmu kalam ke, akal daripada Yunan ke sebagainya, itu bukan. Itu dah nak kita faham. Kita hak besar sekali dalam Islam kita yang mereka itu tak boleh nak bawa data apa walaupun satu surah. Itu Al-Quran. Tak ada hak lain. Kitab mana-mana pun orang daripada musuh Allah Ta'ala ni dia boleh bawa data. Tapi Quran tak boleh. Maka buat apa kita membelakangi terhadap dia, kita iqbal, kita terima hak lain. Sebab tu dia kata waqad bayyana Rasulullah. Rasulullah nyata. Situ tempat yang kita gatung sedap tu, ya gagah situ tu. Ya gagah molek. Buat apa? Kerana inilah kekuatan bagi umat Islam. Waqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkanal Islam. Rukun Islam. Nabi menyata sendiri. Atau kita nak faham, berhajat kepada kita tupai orang yang nak bawa kita kepada itu fahaman. Sudah. Jangan kita tukar daripada dasar asal. Kita nak pergi mana? Nak pergi Mekah. Nak cari orang nak bawa kita pergi Mekah. Banyak orang nak bawa kita. Nak pergi situ, pergi sini. Tapi tujuan kita nak pergi mana? Kita nak pergi Mekah. Cari orang bawa kita nak pergi ke Mekah. Sebab orang nak bawa jalan ni ya ramai. Bawa kau tu, bawa kau ni, bawa kau. Banyak kan. Nampak tak tu? Maka kita tanya, kita nak pergi mana? Aku nak pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak bawa aku lagu mana? Maka ya ada ulama dia bawa pergi. Lagu tu. Nampak tu tak? Tu dia. Fabada'a bi syahadati an la ilaha illallah, bi syahadati an la ilaha illallah. Nabi mulakan dengan syahadati an la ilaha illallah. Menyaksi mula-mula sekali bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar yang patut layak kita mengabdikan diri kita kepadanya illallah, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya jua lain pada ni tak. Kami tak rokok, malaikat kerana Allah. Kami tak sujud, malaikat kerana Allah. Kami tak tawah, malaikat perkara ya Allah subhanahu wa ta'ala suruh. Kami tak sembelih, malaikat kerana Allah. Mulia tak kita orang Islam? Cuba tanya kita, mulia tak kita sebagai orang Islam, mulia tak?
Kalau kita pergi rokok lain pada Allah, sujud lain daripada Allah, tawaf perkara hak Tuhan tak ada suruh, semelih kerana lain daripada Allah, kita rasa kita mulia tak? Dah. Itulah maksud Islam, nak mengajakkan manusia, manusia, yang kamu doa ibadat sesama kamu, yakni ibadat kepada makhluk sesama kamu, marilah. Innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Hamba seperti kita. Kita dah pergi ibadat lain pada Allah Ta'ala, makna kata hamba. Ya hamba juga. Dia makhluk Allah Ta'ala. Tu mana hamba. Dia makhluk Allah Ta'ala. Islam nak mengajak, manusia, mari kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan yang menjadikan kita hak sebenar. Mulia. Nak hajak kepada benda mulia. Apabila orang ni, Islam ni nak hajak kepada benda mulia, hajak manusia kepada benda mulia, cuba kita khayal kata syaitan ni yang nak terima ke tak? Syaitan ni yang nak reda ke tak? Memang dia tak reda. Dia nak uji manusia itu ibadatkan, memperabdikan diri sesama makhluk. Itu ajaran Islam. Sebab tu Nabi mari bada'a bisyahadati alla ilaha illallah. Mula-mula sekali ia mengajak kepada mengasahkan akan Allah Subhanahu wa taala. Gapo tu asyhadu alla ilaha illallah tu gapo? Wa hiya kalimatut tauhid. Dia ni adalah kalimatut tauhid. Kalimah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak pada pak saudara ya, Aba Talib, ya ammi qul la ilaha illallah, kata olehmu akan la ilaha illallah, aku akan menyaksi dengan ini kalimah depan Tuhan Esa. Satu kalimah. Satu kalimah. Ini panggil kalimatut tauhid. Biha, dengan dia kita boleh menajahkan diri kita daripada neraka yang kekal abadi dalam itu. Selamat diri kita masuk syurga. Ada ni. Bagaimana kita nak buat mudah dengan dia? Kita kata mudah. Benda yang nak selamatkan diri kita daripada kekal dalam neraka ni kita kata mudah. Tak makan dengan akal, kata mudah. Nampak tak tu? Kita kata masalah makanan minuman bagi manusia. Kalau dalam negeri mana-mana kerajaan tak ada uwi makan pada manusia, tak ada uwi minum pada manusia. Cuba kita tasawur khayal dalam otak kata negeri tu rakyat nak katakan kepada pemimpin. Memang marah. Marah, tak reda. Buat sebagai bagai. Perkara-perkara lah. Ni. Kita nak buat mudah. Dengan kalimah yang nak menajahkan diri seorang manusia itu daripada api neraka yang kekal abadi kepada syurga yang kekal abadi, kita kata mudah. Sebab tu kita jangan buat mudah nah. Kalimatut tauhid jangan kita buat mudah. Pegang molek. Pegang dengan hati. Tasdik dalam. Kaman kesel tu baik. Ia tak ketik orang ni lidah kita. Ia tak berdeki ke orang. Ia tak apa nama mikir jahat terhadap orang. Hanya kesel tu baik molek. Kalau duk ada perkara-perkara tersebut tadi, mana kata kalimat tauhid dia itu ada kekurangan. Periksa diri kita. Tak usah kata kau orang, periksa diri. Diri kita macam mana? Nampak tu tak? Tu dia. Wa kadzalika bayyana arkanal iman. Demikian itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, menerangkan tentang masalah rukun iman. Fa bada'a bil imani billah. Mula-mula kena beriman dengan Tuhan. Beriman dengan Tuhan? Yalah. Masuk molek dengan rukun Islam, sama-sama kena beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar kata Tuhan itu menjadikan kita, benar kata Tuhan itu mustahak kita tu ibadat, serta kita menyaksi. Wa hadza dalilun ala ahammiyati ilmi tauhid wa ma'rifatihi min wajibatil muslim. Inilah ketandaan di atas kepentingan ilmi tauhid dan kita mengetahui apa nama ilmi tauhid tadi itu
setengah daripada kewajipan seseorang Muslim. Wajib. Tiap-tiap orang Islam ni kena tahu benda ni. Kalau tak tahu, nascaya rusaklah hidup kita. Dengan sebab tu Allah Ta'ala kata, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut layak kita tu mengabdikan diri kepadanya, hanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala jua sahaja. Tu makna la ilaha illallah. Nampak tu tak? Tu makna la ilaha illallah yang sebenar-benar orang kafir apabila wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila seru orang tak beriman zaman Nabi dulu kata la ilaha illallah, mereka itu agang nak sebut. Sedangkan orang tanya kata pia yang menjadikanmu langit bumi, pia yang menjadi, la yaqulunallah, Allah Taala yang menjadi. Tapi apakah sebut la ilaha illallah itu jadi payah di atas kamu? Sebab ia tahu kata makna la ilaha illallah tu makna apa. Nampak tu tak? Tu dia. Kalau dia kata dengan la ilaha illallah 360 ekor sekelilingi Kaabah, habis. Sebab tu dia tak kata. Mereka ini faham dah. Sebab dia orang Arab asal. Bukan orang biasa dia. Orang yang reti bahasa. Tu tak? Orang yang reti bahasa mereka ini. Sebab tu kita sebagai orang Islam kena reti sebagaimana agama kita nak. Agama kita nak macam mana? Nak sebagaimana kita telah baca apa yang disyarahkan oleh para ulama kita. Yang ketiga, anna qabul a'mali yatawaqqafu ala syurutin. Sesungguhnya nak terima, mana Allah Ta'ala tu nak terima amalan-amalan, dia tu terhenti di atas beberapa syarat. Kita nak buat amal, nak buat Karena kita ni orang beriman, kesal daripada kata kita orang beriman, kita rasa nak buat amal. Sebab apa kita boleh semaya? Karena kita orang beriman. Sebab apa kita boleh puasa? Karena kita beriman, orang beriman. Sebab apa kita zakat? Karena kita orang beriman. Kenapa kita buat haji? Karena kita orang beriman. Dan sebagainya. Maka perkara tadi orang panggil apa? Al-ibadat. Apa dinamakan ibadat? Karena Tuhan suruh. Dan ada contoh tauladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinyatakan oleh para warasatul anbiya. Maka amalan tadi itu hak kita nak buat tu sebab Tuhan suruh, maka kita beriman dengan Tuhan, kita nak buat, ia terhenti di atas beberapa syarat. Hei anak-anak, hei adik-adik, hei pelajar-pelajar yang sungguh nak kepada kejayaan hidup dunia dan di akhirat, berarti molek dengan baik. Ayyakuna al-'amilu mu'minan biwahdaniyatillahi wa la yakunu musyrikan bi ayyi syai'in kan. Bahawa adalah orang yang nak beramal tadi itu, iaitu orang yang beriman dengan ketunggalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah dia itu seorang yang menyekutu akan Allah dengan mana-mana perkara pun. Biayikan mana dengan mana-mana perkara pun. Sama ada Rasul, sama ada Nabi, sama ada malaikat, sama ada wali, sama ada gapo pun tak boleh kita buat menyekutu. Kerana buat menyekutu mana buat sama. Rokok Tuhan kata, rokok pada hak lain kata. Tawah Kaabah kata, Tuhan suruh tawah hak lain kata. Nampak? Sujud ke Tuhan kata, sujud pada benda yang lain kata. Sembelih kerana Tuhan kata, sembelih kerana yang lain kata. Kerana kita tu kita buat dua. Tak boleh. Kerana hanya satu. Tapi untuk banyak tak apa. Kita sembelih kerana Allah untuk menega. Sembelih kerana Allah untuk jamu makanan. Sembelih kerana Allah untuk kita bagi pada fakir miskin masalah. Tak apa. Nah, faham tu tak? Itu perkara yang kita kena reti. Kena faham. Dengan sebab kita punya ilmu dan kita faham, itulah perkara-perkara yang jadi
benda yang bagus, baik bagi kita, dan kesan itu akan dapat kebaikan bagi diri kita. Itu tak? Tu dia. Pahal daripada mana ulama Islam kita boleh kata lagu tu? Pahal daripada ayat Quran. Sebab tu manhaj ahli sunnati wal jamaah, ingatlah, manhaj ahli sunnati wal jamaah ia tak gantung kepada mana-mana, melainkan gantung kepada Alkitab was sunnah. Tu tak gantung. Maka apabila orang pegang dengan Quran, pegang dengan sunnah, tatafarra', maka dia keluar daripada dia tu gantung dengan ijma'. Hal apa? Kerana Tuhan suruh gantung. Gantung dengan qiyas. Kerana Tuhan tu suruh. Itu tak? Apabila sebut Tuhan Rasul pun masuk dalam tu lah. Sebab Tuhan kata may yuta'ir Rasul faqad ata' Allah. Siapa dia taat pada Rasul, seolah kata dia taat ke Tuhan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mensyaratkan satu perkara melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala izin dan redha. Itu kita faham. Nampak tu tak? Tu dasar dia. Bukan kecek-kecek, orang ni kata, mana Alkitab, mana As-Sunnah. Ada, itu bukan. Itu bukan ahli sunnati wal jamaah. Cara dia tu berlain ni. Sebab tu ulama kita, anak-anak kita duk mengaji buku ni, dia kata qala ta'ala, berkatanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Kata kana faman kana yarju liqa'a rabbih, maka sesiapa yang hendak nak berjumpa dengan Tuhan. Kita ni kena jumpa dengan Tuhan, tapi nak hendak jumpa dengan Tuhan. Nak berasa nak tu. Man ahabba liqa' Allah, siapa dia suka nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ahabba Allahu liqa'ahu, Allah Ta'ala pun suka juga nak jumpa dengan dia. Siapa dia benci nak jumpa dengan Tuhan, maka Tuhan pun benci juga nak jumpa dengan dia. Tu berat tu masalah. Sebab tu kena isti'adat, kena siap sedia dengan iman, dengan amalan yang soleh, dengan perkara-perkara yang kita itu kena siap sedia nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tu kita kena berdoa sama. Faman kana yarju liqa'a rabbih, Tuhan dia. Nak buat aguan. Pasti kita nak pergi jumpa dengan Tuhan ni, kita kena pergi. Ya tak ya apa kena pergi. Nampak tu dah? Maka kita pilih. Tuhan we pilih. Sini ni kata ahli tafsir pilih. Nak pergi jumpa dengan Tuhan dekat keadaan lagu mana? Pilih. Nak pergi jumpa Tuhan kena buat apa kata? Ya Allah, falyamal amalan salihah. Maka hendaklah dia itu buat akan amalan yang salih. Buat amalan yang salih. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Amalan yang salih apa makna? Amalan yang cukup syarat dan rukun di atas contoh tauladan, izinan, suruhan, akuan daripada tuai syariat yang menyatakan hukum daripada Allah Ta'ala kepada ini ummah. Iaitu hak kita ada mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu. Maka orang mana-mana pun di kalangan ulama nak bawa pergi ke sini, kita gantung tali pergi situ. Sebab apa? Sebab itu adalah jalan yang berjaya, itu adalah jalan yang benar. Itu mula-mula sekali. Falyamal amalan salihan, amalan yang ada mutaba'ah, ada ikut biar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia itu tak boleh nak menyungutu dalam urusan masalah ibadat kepada Tuhan dia itu orang mana-mana pun, makhluk mana-mana pun. Tubik di sini kata ahli tafsir, makna dia kena ikhlaskan hati dia, makna bersihkan hati dia, buat amal ibadat tadi kerana Allah hanya jua. Barulah orang tu selamat, ada bekalan nak pergi jumpa dengan Tuhan dia. Faham tu? Pelajar-pelajar tu nak faham sini.
Supaya gapo? Supaya nak uwi kita itu selamat. Padok sini. Hak ni ajaran ni semejak daripada kita mengaji hari ni hingga mati. Bawah ni tak ada hak lain. Itulah. Baik. Maka orang kafir wal musyrik, maka orang kafir dan orang musyrik la yaqbalullahu a'malahum. Tuhan tidak terima amalan kedua-dua. Orang kafir dengan orang musyrik, lagi kita akan bawa datang perbezaan dia pada bab satu lagi, insya-Allah taala. Tapi kita faham dengan cara luas, kafir dan musyrik kedua-dua ni adalah tempat kediaman dia, iaitu azab siksaan. Dan orang ni adalah orang yang tidak terima daripada amalan dia. Tuhan Allah tu tak terima daripada amalan dia yang dia buat mari. Orang kafir, orang musyrik buat amal juga ada. Orang musyrik zaman dulu buat haji nah, bukan biasa main. Nah, buat haji. Beri makan ni kepada orang mari haji. Amalan tu. Orang kafir, kita boleh tengok. Orang tak beriman dengan Tuhan tu. Tak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula-mula tak ada beriman, tak percaya kata Tuhan tu ada. Kufur mula, kafara bermakna jahada, engkar, patisit bahasa saya kata. Malaysia pusat tak, bukan orang beriman. Tak. Mula-mula dah. Adapun musyrik, ia kenal Tuhan. Biar jadi mung, Allah. Biar jadi langit bumi, Allah. Biar menurunkan hujan, Allah. Tapi tempat ibadat, ia takut lain. Itu musyrik. Maka kedua-dua ni adalah amalan yang keluar tubik daripada diri dia, Tuhan tak terima. Pasal siapa Tuhan mai yang merap, Tuhan tak terima. Tahu mai dana kata Tuhan tak terima? Tuhan royak. Tuhan tak terima ulama royak kita. Ulama ni ambil dana. Cara faham ni nak bagi kita pegang. Ambil pada Tuhan. Sebab tu kita turut ulama yang nak heret kita kepada ajaran Tuhan. Tu sedap. Yang nampak, yang nyata molek. Gini gitu. Semua dasar ahli sunnati wal jamaah ya gitu belaka. Nampak tu tak? Makna cara ya lagu tu. Orang nak kata lagu mana, kita tengok pada kesan. Tak ada gapo. Terkadang kecek gitu, terkadang kecek gini, tapi kesan. Kesan dia ada. Tuhan kata wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami menghadapi kepada apa yang mereka telah kerja daripada amalan-amalan yang baik. Amalan baik. Lalu kami jadikan dia, amalan yang baik itu, sebagai debu angin yang terbang di atas udara-udara. Mana tak pakai amalan itu, Tuhan tak terima. Apa Tuhan tak terima? Kerana iman dia tidak ada bagi orang kafir mula-mula. Tauhid dia tidak ada bagi orang musyrik. Itu tak? Itu dia. Sebab tu ulama buat beza di antara iman dengan tauhid. Kafir dengan musyrik. Lagi akan kita mengaji. Kita faham. Maka itu sebagai ilmu pengetahuan. Jangan kita kecek. Jangan kita sebut perkara yang nak jadi benda tak sesuai kita nak sebut. Sebab ilmu ni kena sebut tepat dia. Bukan mana kata kita sebut ikut gitu. Misal lagu mana takut adik-adik tak faham. Seumpama kita mengapa ke? Orang suruh mengapa nak periksa, kita pergi periksa hari orang hak tak ada tak jadual suruh periksa, nak boleh ke apa? Ya bukan dia tu.
Nak bolehnya markah, nak boleh kita naik, nak boleh kita lepas, boleh gapo nama siap sedia daripada pengajian. Ya kena hari dia dengan cara dia, madah dia, mukarrar dia. Mukarrar makna kata tepat hak itu ustaz suruh baca sini. Ngah, periksa sini. Ya gitu cara. Bukan makna kata ikut dia bukan lagu tu. Nampak tu tak? Tu dia. Sikit dah. Yang kedua, ayyakuna mukhlishan lillah. Ibadat tu yang kedua, bahawa kena ibadat tu kena ikhlas bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlasu la yakunu illa bi tauhidillah. Tu dia. Ikhlas tak berlaku sama sekali malaikat dengan kita itu tauhid, mengasarkan akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama dia kata al ikhlasu qalbul ibadati. Fala ibadata bidunil ikhlas. Ikhlas adalah hati bagi ibadat. Maka tidak ada jenis ibadat yang tidak ada ikhlas di dalamnya. Tak ada. Manusia kalau tidak ada hati boleh hidup tak? Ya, pada adat tak boleh hidup. Kamar di hati tu tak jadi. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Tu tak jadi hati dua. Tu royak diri. Tak jadi sah hati belaka. Masya-Allah sungguh. Apa yang Tuhan sebut mari, benda hak berlaku sungguh. Ya gitu sungguh. Sebab apa? Tuhan kata ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tuhan tak tahu kaya nak royak hal manusia sedangkan ia menjadikan manusia. Ia tahu. Sebab tu orang nak menjauhkan kita daripada wahyu ni. Maka tok-tok guru kita nak kembali kelik anak-anak kita kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tok-tok guru kita hak tulis buku ni naik mari nawi anak-anak belajar ni kerana dia baca tengok habis dah kata musuh Islam awak lagu mana dengan orang Islam, maka dia mintanya daripada Allah Taala mula-mula sekali izin dia tulis perkara lagu ni dan sesuai dengan kerajaan kita pun dia terima benda ni. Sebab benda molek. Tak ada belawai gapo. Nampak tu tak? Ulama kita pun pakat terima belaka. Alhamdulillah. Maknanya firman Allah Subhanahu wa taala, firman Tuhan kata gini. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka hendaklah mung tu sembah akan Allah dalam keadaan mengikhlaskan ibadat hanya baginya. Allahu akbar. Hanya baginya. Lahuddin. Hanya baginya. Lahuddin mari ja majrur pula, beri faedah taksis pula. Jadi seolah kata suruh kita tu ibadat kerana Allah, tak sah kerana lain. Lepas tu lagu mana? Semaya kerana Allah. Gi masjid kerana Allah. Gi haji kerana Allah. Gerbeh kerana Allah. Gapo lagi? Semua sedekah kerana Allah. Kalau ada jugalah hati aku win nak orang tengok, aku win nak orang. Tu bukan. Nampak tu tak? Apa orang kata pas sekarang lah ni orang dah ambil gambar tu lagu mana? Ustaz, lagu mana tok guru? Hak tu di atas hati dia. Ambil gambar salah tak pada asal, tak salah gapo? Ambo bagi air kepada orang susah, ambil gambar. Salah tak? Pada asal tak ada salah gapo? Tapi kalau dalam hati dia yang niat, hak tu kita tak tahu hati yang niat lagu mana. Tapi hak nak kita giwi kerana Allah. Lepas tu dia mau pukul sebagai kena tanda hak tu lain. Tapi kalau niat, kalau aku tak tanda, kalau aku tak ada pukul gambar ni aku win ni kerana aku nak ambil gambar ni supaya orang tu nampak tak aku mai win. Hak tu lain. Di atas niat dia. Adapun di diri pukul gambar tu pada asal ya harus. Tapi jangan duk sakut lah dalam umur. Tepat hak tak sakut paut dengan undang-undang gapo tu, hak sakut paut dengan undang-undang kena ada gambar tu gambar ni, hak tu bab lain lah. Nah, kita nak buka jabatan tu jabatan ni duk le negara hak bukan faham Islam betul-betul ni, makna kata ya kena ada lah tanda-tanda dia, hak tu bab lain. Tapi kita sebagai peribadi nak pergi sakut dapat umur gitu nama tu, itu tak boleh lah. Kerana terkadang ada satu waris daripada hadis, malaikat apabila nampak benda-benda tu, ya tolak diri dia tu baik. Sebab tu dah jadi tak sihat tu. Jadi tak selamat, tak ada keberkatan, tak ada bahagia. Jalan lah tu.
Nampak tu tak? Tu. Dalam masalah amal ibadat, kita ambil hak ihtiyat, ambil hak molek sekali. Walaupun dia tak ada perselisihan di kalangan ulama gitu, kita ambil hak molek. Tapi kalaulah masalah hak ni kata syirik, hak ni kata bukan syirik, kita tinggal lalu, tak sah lagu tu. Kita ambil hak molek. Cara amalan ambil hak molek. Demo mungkinlah. Berlaku pakai tak sah, pakai tak sah. Ya gitu. Nampak tu dah? Jangan kita buat biasa yang kata duk kerah ikut dah gitu, bukanlah. Nah, tu dia. Yang ketiga, ayyakuna apa nama ni? Ayyakuna mutabi'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima atahu wa ma nahahu anhu. Bahawa adalah dia itu ikut. Seorang itu ikut mutabi' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang Rasulullah bawa datang dan apa yang Rasulullah larang. Makna kata apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa datang daripada contoh tauladan, daripada perbuatan, daripada akwe, daripada izin ni, okey kita terima. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, makna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri amaran kepada kita, jangan kita buat seumpama rangka Rasulullah larang. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jaga-jaga mana larang. Nampak tu tak? Jaga tu. Wa ma ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hei orang yang beriman, jangan munduk pandai-pandai urusan depan Tuhan depan Rasul. Jangan gaduh-gaduh. Nanti Tuhan nanti Rasul nak katakan dialah tu larang tu. Maka kita jangan benda tu. Jangan tak sawat. Makna kata kita jaga diri kita jatuh daripada perkara tu tak sah. Itu jalan hak betul. Tu apa panggil larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu faham lagu mana ni? Faham kata wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah bawa datang daripada perkara tersebut tadi, ambil fakhuzuhu, ambil, kamu ambil. Ambil mari amal lah. Bukan ambil taruh duk di atas memari ke duk di atas kayu ke ada dah, bukan lagu tu. Ambil mari amal untuk peribadi diri kita. Nah, masyarakat gapo hajar gilah. Wa ma nahakum, dan apa yang Rasulullah itu larangkan kita. Gapo perkara hak tu larang? Hak Rasulullah larang, rangkaan. Lagi. Rangkaan yang tidak adanya izinan daripada syarak, tidak ada akuan daripada syarak, itu panggil larangnya Tuhan. Sebagaimana ayat dan hadis yang kita baca dengar tadi, anhu daripada perkara tadi, fantahu, berhenti sahwat. Berhenti tak sahwat mana? Kita buat khija dulu, itu bukan maksud. Makna kata kita tak kena buat khija langsung. Tu dia. Tu tak? Tu dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'ti illa min Allah. Makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bawa datang urusan lah maksud. Urusan agama malaikat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bersifat lagu mana? Al-Wahid. Apa mana wahid? Yang asa. Al-Fard. Al-Fardi makna yang tunggal, tidak ada standingan. As-Samad yang ditumpukan. Ada gapo Tuhan lah tempat yang kita mengadu. Yang kita mengadu, yang kita rayu hal. Rayu hal faham tak? Makna kata kita itu, kalau bahasa Sia kata kita gapo rayu hal, royak kepada dia apa kesusahan kita. Bahasa Sia panggil rabai pun boleh dah. Makna kata kita royak. Kita gini, ya Allah, aku berasa tak ada duit ni, ya Allah, membukalah jalan ni nak masuk duit lagu mana. Ngadu ka Tuhan. Aku ni berasa tak sedap dalam tubuh aku, henggalah aku. Ngadu ka Tuhan. Tu mana As-Samad. Setengah ulama ya tafsir kata As-Samad mana yang ditaati. Kita nak taat tu Allah Subhanahu wa taala. Taat mutlak lah ni, taat sungguh. Mana tak ada pertandingan. Taat sungguh. Tidak ada istisna. Ikut Tuhan suruh gapo. Akhi al-khulasatu la syakka anna ilma at-tauhid a'zamu ulumiddin. Kesimpulan dengan cara ringkas 2 minit, iaitu apa? Tidak syak bahawa sesungguhnya ilmu tauhid iaitu
sebesar-besar ilmu sakut paut dengan urusan agama, tahtajuhu al-insan, berhajat akan dia oleh manusia. Manusia berhajat, tak terlepas daripadanya. Sebab dengannya lah berjaya hidup manusia dunia dan akhirat. Ya tak ya apa kita kena duduk lah ni. Sebab tu kita tak usah duk pusing sangat lah. Dunia ni tak usah duk pusing sangat. Tapi jangan kita duk kacau orang jadi pusing, tak boleh. Kita tak usah duk pusing sangat. Kita pergi ambil hak dia. Tak boleh lah tu. Ya duk senil-senil, ya duk molek-molek, kita pergi tu tak pergi kacau dia. Tak boleh. Sama ada lidah perbuatan. Tak boleh. Tapi kita letak hati kita dunia asal dia. Tu. Sawa'un kana fi hadhihi al-hayati ad-dunya aw al-hayati al-akhirah wa huwa asasu ma'rifatillah. Sama ada pada ini dunia, hidup pada dunia dan hidupan akhirat, dialah ilmu tauhid tadi itu asas dasar kita mengetahui akan Allah. Kenal Tuhan. Kenal Tuhan, mengikut Tuhan mengenal. Mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal. Tak usah kenal lah. Mengikut jalan ni, hak Tuhan tak ada mengenal, hak Rasulullah tak ada mengenal, walaupun demo tu nak menamakan gapo ilmu pun, biarlah. Tak usah. Tak usah ambil. Nah, kita ambil daripada hak Tuhan, ambil daripada Rasul, mengikut ulama, hak nak heret kita klik ke Tuhan, klik pada Rasul, sudah. Tak ada kena jadi banyak cakapan. Tak usah. Wa sababu sa'adatihim fil akhirah, sebab kita nak jadi bahagia di negeri akhirat, wa fauzihim bil jannah, dan kita itu dapat kemenangan dengan masuknya kita dalam syurga. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahlil jannah wa najatihim minan nar. Allahumma ajirna ajma'in minan nar, dan jauh kita, jaya kita, selamat kita daripada api neraka. Ni jalan ni hak kita ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiya. Ingat molek hadis sikit, hadis Bukhari, hadis sikit, tapi ingatlah hak ning sebagai anak kunci kejayaan kita hidup dunia. Katakanlah, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Allahu akbar. Sesiapa yang berjumpa akan Allah, dia tak menyekutu dengan Allah Ta'ala akan sesuatu pun, nescaya dia itu akan boleh masuk syurga. Jangan mengutu dengan Allah Ta'ala kata ada lagi perkara yang gaib lain daripada Allah ni Tuhan tahu. Jangan. Apabila kita iktikad sini, kita tak pergi tengok bama nujung, kita tak pergi cari bama hatu, kita tak pergi cari bama-bama sihir. Ajalah. Sebab apa? Sebab perkara yang gaib tidak pia boleh tahu malaikat Allah. Nak ayat temu nak jadi gitu menjadi gini. Tak, itu panggil ilmu yang menyekutu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berasa kata ada lagi makhluk yang kuasa supaya dengan Tuhan kita. Boleh hapus dosa kita, boleh wi anak kita tu jadi pandai cidik, boleh wi menajahkan kita daripada tu daripada ni. Tak ada. Makhluk lain tu tak ada. Malaikat Allah Ta'ala. Jangan we ada dalam hati benda tu. Jangan dok berasa kata yang merezeki itu ada lagi lain daripada Allah. Dok berasa kata duit ke, dok berasa kata tu. Jangan we ada. Tu makna kata man laqiyallah la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Bukan makna kata kalau mu tak sembah tok kong, tak sembah berhala, mu mainlah sihir pun tak apa. Nah, mu percayalah kata di sana adanya makhluk yang lain sama. Kuasa boleh kuasa serupa dengan Tuhan kuasa ada, bukan aku tu. Bukan makna gitu. Bukan makna syirik sekadar sembah berhala. Bukan. Itu faham yang salah. Nah. Tu dia. Sebab itulah orang musyrikin dia tak saya kata. Sebab apa? Dia main sihir. Sebab apa? Sebab dia tu orang yang kata percaya lagi kata ada perkara-perkara yang kuasa. Hak Tuhan buat tu ada lagi makhluk hak kuasa nak buat. Sebab tu dia tak kata. Maka kita orang Islam jangan ambil cara memikir, ambilnya apa nama ni, fahami, ambilnya contoh tauladan daripada orang bukan Islam. Kerana kita ni orang Islam tak usah ambil. Mari Islam untuk nak cabut benda tu tubik. Jangan main sihir.
Jangan percaya perkara yang gaib lain daripada Tuhan. Jangan. Nah, jangan kita percaya benda-benda yang kuasa serupa dengan Tuhan. Nampak tu tak? Jangan kita perasa kata ada lagi perkara yang boleh sembuhkan penyakit lain. Tak boleh lagu tu. Itu ada perkara yang menyengah dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara pak tak saudara pak berapa nama orang duk main ilmu pelik-pelik tadi itu adalah kita menjauhkan diri daripadanya. Karena itu adalah ilmu yang menyungutu akan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia menyungutu akan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan masuk di dalam seksa api neraka. Siapa dia tak menyungutu Allah Taala, maka dia akan masuk syurga. Lepas tu nak buat gapo terhenti atas kita lah, kita ngaji dah. Ada dia boleh paksa kita ngaji dah. Lepas tu ingat hak ni, kata kita nak duduk atas muka bumi ni sebagai tempat nak lalu jalan pergi pada negeri akhirat sahaja, bukan tempat kekal sini. Kalau kita ada duit banyak mana pun, kalau boleh dengan cara mana pun, kita akan tinggal duit tu pergi kepada satu alam lagi, iaitu alam hisab. Mana hitung kira. Adakah kita cidik, kita gunakan umur kita dalam benda hak Tuhan tak reda? Apabila kita wafat, mati gi, orang guna harta kita, kita tadi itu kena kira harta hak demo lain. Hak kita cari demo guna. Kita tak guna demo lain guna. Lepas tu kita kena cara dengan harta hak dia mau guna hak kita tu. Oh. Akal kita ni seolah kata tak sesuai berdoa lah. Sebab itulah kita nak buat gapo-gapo ingat kepada diri ratik, kata diri kita ni ada tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada malam ni sekadar inilah sahaja dah. Dan kita akan masuk pelajaran yang ke berapa? Yang ke-5. Yang ke-5, al-qawlu fi zat ka qawli fi sifat. Kita beriman dengan zat Tuhan macam mana, maka kita beriman dengan sifat Tuhan macam itulah. Ikutilah kita di dalam pengajian kita. Mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran daripada apa yang dituliskan oleh ulama kita kepada anak-anak kita. Nah, ni kita ni. Tu dia. Pada malam ni kita pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada bala petaka, dan pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi daripada kalangan guru kita, daripada kalangan ikhwah-ikhwah kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita, dan orang yang berkenaan kawan-kawan kita hak duk kerja sekali, hak baik sekali daripada bala petaka ni. Itulah kita harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan doa kita. As'alullah Subhanahu Wa Taala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rfa'na al-bala' wal waba' wal kuruna ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.